Lah pula. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala. Waradallahu ma'anna walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan pengajian kitab Falsafah Ilmu Kalam. Jadi insya-Allah pada malam ini pada muka surat 33 kita sambung sehingga habis berkenaan dengan faslul awal ini. Sebelum kita masuk pada faslul sani, iaitu berkenaan dengan ilmu kalam jadid. Jadi kita tengok yang pembahasan terakhir, iaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lain. Okey, jadi al-ghayatuhu wa samratuhu innal qari'a li kutubil kalami yara bil wudu'i an al-hadaf ra'isa alladhi yab'asu mutakallim ala tasnif al-kalami wal wusuli ila al-yaqin fi al-i'tiqadi 'inda al-mutadayyin wa raddu 'ala syubahi wal as'ilati ila al-mushakkiki. Okey, di sini secara jelasnya bahwasanya mutakallimin ini dalam mereka menyusun ilmu kalam ini bertujuan adalah untuk nak sampai kepada yakin dalam i'tiqad di sisi orang yang beragama ataupun orang yang memeluk agama, wa raddu ala syubhi, dan mengkritik ataupun menolak syubhat-syubhat dan juga soalan-soalan yang dikemukakan oleh al-musyakkik, iaitu orang yang mendatangkan keraguan. Okey, jadi di sini kita akan lihat amma thamaratu lin nafsi, adapun muka surat 33 faedahnya kepada nafs, jiwa. Fa inna nafsa laha quwwatun nazariyatun wa ukhra amaliyatun. Jadi nafs ini digunakan juga kepada akal, dan juga kepada qalb, dan juga digunakan kepada nafs, iaitu keinginan. Maka dia kata bagi akal itu ataupun bagi diri manusia itu ada kekuatan nazariyah dan juga ada kekuatan amaliyah. Dia maksudnya kita ni ada dari sudut teori dan juga praktikal. Wa tadhharu samratul kalami fil quwwatin nadariyah, yang mana ilmu kalam ini banyak dia punya faedah iaitu pada kekuatan nadariyah ataupun dalam membina kekuatan nadariyah. Min haitsu innahu yantaqilu bin nafsi min at-taqlidi, iaitu dia ini fungsinya adalah okey, muka surat 33, fungsinya adalah yantaqilu bin nafsi min at-taqlili ila at-tahqiqi, iaitu memindah ataupun upgrade akal seseorang itu daripada taklid kepada tahqiq. Dan taklid ni kita tahu, man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu min at-tardid, ini disebut dalam Jawharut Tauhid. Siapa yang bertaklid maka imannya tidak sunyi daripada keraguan. Ila tahqiq, kepada makam tahqiq, iaitu makam yakin, iaitu bidalil. Dan tahqiq ini bidalil, tahqiq ini ittiba' bila dalil. Minaz zununi ila yakin, iaitu daripada zan kepada tahap yakin. Okey. Wa tadhharu samratu fil quwwatil amaliyah. Okey, dari aspek faedahnya ataupun hasil daripada sudut kekuatan praktikal ini, innal husna i'tiqadi yadfa'u ila ikhlasi fi sa'il amal, iaitu sekiranya i'tiqad dia itu baik, sempurna, maka dia akan mendorong kepada ikhlas di dalam perbuatan ataupun di dalam ibadah. Jadi itu fungsi. Amma thamaratuhu fil ghair, adapun faedah daripada orang lain, fa khairu imma an yakuna muwafiqan aw mukhalifan. Okey, jadi orang lain, ini faedah yang kita bincang tadi dari sudut nazari dan amali, itu ada faedah kepada orang yang belajar ilmu kalam. Tetapi apa faedah kepada orang yang lain atau orang yang kita berhadapan? Fa in kana muwafiqan, sekiranya orang itu bersetuju, fal mushtaghilu bihadzal ilmi mu'inu li ghairi fi tahsil al-yaqin, maka orang yang mendalami ilmu kalam ini dia akan membantu orang lain untuk menghasilkan yakin juga. Maksudnya dia membimbing, mengajar, membantu. Wa in kana mukhalifan, sekiranya seorang itu orang yang bercanggah ataupun orang yang bersalahan,
ala iqna'ihi, maka fayu'inu ala, maka dia membantu kita ini untuk nak iqna'ihi, menenangkan dia ataupun memberi hujah supaya dia menerima benda tersebut, au ifhamihi, iaitu kita mengalahkan dengan hujah-hujah kepada golongan yang membangkang. Amma samaratu fid din, ada pula faedah daripada agama, iaitu fabinisbati ila usul, iaitu nisbah dia kepada usul. Hifzu qawaidid din, iaitu menjaga tiang-tiang agama ataupun menjaga prinsip-prinsip agama. Wa binisbati ila furu' bina'u sa'iril ulum syar'iyyati 'alaihi 'ala ma sayati fil bayani 'ala qatabi sa'iril ulum. Daripada aspek furu', dia adalah merupakan binaan bagi kesemua jenis ulum-ulum syar'iyyah, yang mana kita akan jelaskan pada perbahasan, iaitu hubungan di antara ilmu kalam dengan ilmu yang lain. Okay, muka surat 34 wa bi jami'i dzalika kullahu fawzu bi sa'adatid daraini. Okay, jadi wa yajma'u zalika, jadi berhimpun semua faedah-faedah tadi, samarah tadi adalah untuk kita mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Walizalika ada taftazani annal kalami in annal ilma kalami huwa ra'isul ulumi diniyah wa ashrafuha. Bahwasanya ilmu kalam ini adalah kepala tonggak asas bagi semua ilmu ulum-ulum agama, dan dia adalah ilmu yang paling mulia. Faqala wa bi jumlati wa ashraful ulum likaunuhu asasal ahkami asyariyyati. Dari segi keseluruhannya, dia adalah merupakan ilmu yang paling mulia, dan mana keadaan itu adalah merupakan asas kepada semua ahkam-ahkam syariah. Wa ru'isul ulumil diniyah, dan merupakan ketua dan juga kepala bagi semua ilmu-ilmu agama. Wa kaunu ma'lumati aqaidah islamiyah, dan perkara yang diketahui daripada ilmu aqaidah Islamiyah itu wa ghayatu fawzu bi sa'adatid diniyah wa dunyawiyah, iaitu kita dapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Wal barahini wal hujaji al qat'iyyah muayyidu aktsaruha bi adillatis sam'iyyah, dan hujah-hujah dan juga burhan, bukti-bukti yang qati' yang yakin, yang dikuatkan kebanyakannya itu dengan dalil-dalil nakli ataupun dalil-dalil wahyu. Maka qala Ghazali, al-kalam wa mutakaffilu bi isbati mabadi' ulumid diniyah kulliha. Okey, jadi ilmu kalam ini dia berfungsi sebagai mengisbatkan ataupun mentakrirkan, menetapkan, memasakkan semua mabadi' ulum ad-diniyah kesemuanya. Fahya okey, insya-Allah ini okey, tak apa. Wa qala al-Ghazali, okey, ni kita dah huwa mutabbi seperti okey. Fa ya juz'iyah bi idafati ila kalam, fal kalamu wal ilmu a'la. Jadi ilmu-ilmu yang lain ni dia adalah bersifat juz'i. Jadi ilmu kalam ni adalah kuli, yang di bawahnya yang daju tahta al-ulum, di bawahnya tu ada ilmu-ilmu yang pelbagai. Jadi fal kalamu wal ilmu al-a'la, ilmu yang paling tinggi dalam kedudukan, izminhu nuzul ila hazil juz'iyat. Daripada ilmu kalam itulah akan turun dia kita punya pengetahuan tersebut kepada ilmu-ilmu yang lain. Jadi dia adalah payung bagi semua bidang ilmu. Disebab dia mengisbatkan, sebab itu kita kata bila kita isbatkan mukjizat risalah Nabi Muhammad SAW menggunakan akal. Jadi kita tahu perkara tersebut adalah mukjizat ni adalah sebahagian daripada amrul khariqul ada, benda yang bercanggah dengan adat kebiasaan ataupun hukum adat. Tetapi mukjizat dia tidak berlanggaran atau bercanggah dengan hukum akal. Jadi bila kita akan dapat memutuskan ini adalah benda mukjiz yang datang daripada Allah SWT, maka disebabkan akal mengisbatkan benda tersebut, maka kita menerima bahawasanya Nabi SAW itu adalah diutuskan oleh Allah, dan maka Allah itu adalah pencipta bagi Rasul dan dia bagi semua, bagi alam ini, dan Allah menurunkan risalah, wahyu, hukum hakam apa semua, Al-Quran, hadis dan sebagainya, semua itu kembali kepada Allah SWT, yang mana kita mengiktiraf benda tersebut, barulah segala ahkam-ahkam syariah yang lain, faraidnya, fiqhnya, tasawufnya, akhlaknya, semuanya di bawah ilmu kalam. Okey, alaqatuhu bi baqiyatil ulum, hubungan ilmu kalam dengan ilmu lain-lain. Okey, jadi kalau kita nak faham al-ilmu kalam ini adalah aslu, manakala al-ulumul ad-diniyah yang lain itu adalah al-far'u. Iza kanat al-ulum bima fiha diniyah munqasimah ila nadhari wal amali, seperti mana kita jelaskan ilmu agama itu terbahagi kepada dua, praktikal dan juga teori.
fa inna ba'daha sayakunu bi manzilatil asli bi ba'da akhar far'i, iaitu mestilah di sana sebahagian ilmu dia akan jadi ilmu asli, kedudukannya adalah usul, dan sebahagian yang lain adalah furu', cabang. Wal asu alladhi yanbaghi an nantaliqa min sa'iril ulum ad-diniyah wa isbatu wujudillah ta'ala. Jadi asasnya adalah aslun ini mestilah sesuatu yang mana dia menjadi titik tolak kepada ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu agama yang lain, iaitu isbat wujud Allah SWT. Wasihatu risalah, macam saya jelaskan tadi, dan kesahihan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ma baris tata'allaqu bi syakkin bi ilmi kalam, lizalika ja'alu ulama ilmu usuluddin. Jadi ini adalah perbahasan yang mana menjadi tempat perbincangan dalam ilmu kalam. Maka di sini ulama namakan ilmu ini sebagai ilmu usuluddin. Jadi kita tahu, masalan ilmu tafsir, contoh seperti ilmu tafsir, wa far'un isbat anna Allah mawjud wa mutakallim. Dia adalah cabang bagi kita bila mana kita mengisbat, cabang bagi bila mana kita mengisbatkan bahwasanya Allah Taala wujud dan bersifat dan berkata-kata. Wa ilmu hadis wa far'un isbat anna, dan ilmu hadis juga merupakan cabang bagi bila mana kita mengisbatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang benar dan terpelihara. Wal fiqh wa far'ul isbatu anna Allah amirun nahin. Dan ilmu fiqh itu pula adalah merupakan cabang bagi bila mana kita mengisbatkan Allah itu yang menyuruh dan juga yang menegah. Wa tasawuf, dan ilmu tasawuf pula adalah cabang bila kita mengisbatkan Allah SWT wal ghani wahdahu, yang maha kaya. Wa masiwahu, dan apa-apa yang selain daripadanya itu adalah memerlukan kepada Allah, muftaqirun ilaihi. Wa hakaza sanajidu anna al-hajara asasu li bina'il ulumi diniyah wal ilmi kalam. Jadi kita dapati di sini batu asas kepada pembinaan semua bina ilmu itu adalah ilmu kalam. Wa zalika annahu tanbani ala musallamati syar'iyyati qad barahana 'alaiha ilmu kalam. Kerana apa? Kerana zalika bahwasanya ilmu ulum ad-diniyah itu dia terbina di atas musallamat syariah, atas benda-benda yang diterima di dalam syarak, yang mana dibuktikan oleh ilmu kalam, seperti wujud Allah SWT, wujud Rasul, semua itu dibuktikan dengan ilmu kalam. Jadi kalau benda itu tak dibuktikan dengan ilmu kalam ataupun fungsi ilmu kalam itu, maka ilmu-ilmu lain itu tidak ada gunanya, tidak ada asas bagi kewujudan atau kerelevanan buku ilmu-ilmu tersebut. Waqad fassala Al-Ghazali hadza 'aliqah, maka Imam Ghazali menjelaskan hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lain ini dalam kitab Al-Mustasfa. Ini saya minat dia punya ungkapannya. Ya'lam anna al-uluma tanqasimu ila al-aqliyati kat-tibbi wal-hisabi wal-handasiyati wa laysa zalika min gharadina wa illa diniyati kal-kalami wal-fiqhi wal-usuli wal-ilmi al-hadis wa ilmu tafsir wa ilmu batin, a'ni ilmu qalbi tahtiri wa al-akhlaqi az-zamimah. Wa kullu wahidin min aqliyati diniyati yanqasimu ila kulliyah wal juz'i. Fal ilmu kulli min al ulum diniyah wal kalam, wa sairul ulum min al fiqh wal usul wal hadis wa tafsir wal ulum al juz'iyah. Okey, ini penting dari sudut kategori ilmu ni. Sekarang banyak orang buat pasal kategori ilmu dalam kajian tesis, kedudukan ilmu, yang mana ilmu yang duduk pada ranking yang paling atas. Jadi kita ketahuilah bahawasanya semua ilmu ni terbahagi kepada akliyah dan juga diniyah. Akliyah itu seperti ilmu tib, ilmu hisab, matematik, handasah, engineering, apa semua pembinaan. Walaysa zalika, bukan ini yang kita bincangkan, sebab dia tumpu kepada ilmu diniyah. Wa ila diniyah, seperti mana ilmu kalam, fiqh, usul, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan juga ilmu tasawuf, ilmu batin. Wa kullu wahidin min aqliyati diniyah yang qasimu, yang mana ilmu aqliyah dan juga diniyah ini terbagi kepada kuliah dan juga juz'iyah. Fal ilmu kulli min al-ulum ad-diniyah wal kalam, antara ilmu kulli yang terdiri daripada ilmu agama seperti ilmu kalam, wasairul ulum, dan ilmu-ilmu yang lain seperti fiqh, usul, hadis, tafsir, itu adalah merupakan cabang bagi ilmu yang kulli tadi. Dia adalah ilmu juz'iyah. Muka surat 36 li'anna mufassir la yanzuru illa fil ma'na kitab khassah. Dia kata kerana seorang ahli tafsir itu dia tidak melihat kepada makna kitab semata-mata. Dia hanya melihat kepada makna kitab semata-mata, iaitu penjelasan ayat tersebut, ayat-ayat Quran. Wal muhaddis, dan ulama hadis,
Okey, jadi sini saya nak highlightkan perbezaan di antara muhaddis dan juga ahli hadis. Ramai yang tertukar. Muhaddis ialah mereka yang mustaqilun fi ilmi hadis riwayatan wa riwayatan. Itu adalah muhaddis, orang yang mengkaji ataupun mendalami tentang ilmu hadis secara riwayat ataupun dirayah. Manakala ahlul hadis merujuk kepada mazhab, satu mazhab di dalam agama Islam, yang mana mazhab tersebut adalah diketuai oleh Ahmad bin Hanbal dan juga tokoh-tokoh ulama yang lain seperti Baihaqi, siapa lagi antara ulama-ulama ahlul hadis. Jadi ahlul hadis ini dia adalah satu mazhab ataupun satu aliran. Dalam akidah dia ada pegangan dia, dalam fiqh dia ada pegangan dia. Jadi ramai yang tertukar di antara ahlul hadis dengan muhaddis. Okey, jadi ahlul hadis itu adalah metodologi ataupun madrasah ataupun aliran. Muhaddis itu adalah mereka yang mengkaji tentang hadis secara riwayat dan juga dirayah. Faham jadi beza dua tu. Jadi sebahagian, mungkin ada sebahagian muhaddis itu adalah ahlul hadis. Bukan semua ahlul hadis itu adalah muhaddis. Jadi dia benda yang berlainan, tetapi di situ ada kita kata umum wal khusus wajhin. Maksudnya ada ahlul muhaddis yang berpegang kepada mazhab ahlul hadis. Jadi ada juga muhaddis yang bukan daripada berpegang pada mazhab ahlul hadis. Dia berpegang pada mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga sebahagian yang lain, mazhab-mazhab yang lain. Okay, jadi kena bezakan benda tersebut. Sebab kita tengok masyarakat kita kebanyakan dia keliru di antara ahlul hadis dengan muhaddis. La yanzuru illa fi tariq subutil hadis qasah. Di mana muhaddis ini dia pun hanya mengkaji di sudut subutnya hadis tersebut, ketepatan ataupun kesubutan lah maksudnya. Wal faqih, manakala ahli fiqh pula la yanzuru illa fil ahkamil af'ali, dan mereka ini hanya mengkaji ataupun melihat kepada hukum hakam perbuatan mukallaf. Wal usuli, manakala ulama usul pula mereka la yanzuru illa fi adillati ahkam syariah khassah. Mereka ni hanya mengkaji ataupun melihat tentang dalil-dalil berkenaan dengan hukum syariah. Wal mutakallim, ni mutakallim, walladhi yanzuru fi a'amil asya'i wal mawjud. Mutakallim ni dia melihat kepada keseluruhan, general, universal, kesemuanya, iaitu daripada semua aspek bahawa benda itu adalah al-mawjud. Fa yuqassimul mawjud, mereka ni membahagikan benda yang wujud itu kepada al-qadim wal hadis. Ini adalah taksim aqli yang munhasir ala janibain ataupun amrain, iaitu alam imma qadim wa imma hadis. In sabata al-alam qadis istihala alamul qadim. Itu antara kaedah istidlal kalam yang paling mudah. Summa yuqadimu al-muhdis ila al-muhdas. Kemudian dia membahagikan benda baru itu kepada dua, jawhar dan juga arad. Summa yuqasimu arad ila ma tushtaratu fil hayati min al-ilmi wal iradati wal qudrati wal kalami was sam'i wal basari wa ila ma yastaghni anha kal launi wal rihi wat tu'am. Ini kemudian membahagikan arad itu kepada apa yang disyaratkan pada perkara yang hidup seperti ilmu, iradat, kalam, sama', basar dan sebagainya. Dan membahagikan jauhar, wa yuqassimu jauhar ila haiwan wan nabat wa yubayyinu anna ikhtilafi bil anwa' aw bil a'rad. Yang mana menjelaskan tentang perbezaan haiwan dan nabat dan jabat ini adalah bersekitar perbezaan di sudut anwa' dan juga a'rad. Summa yanzuru fil qadim fa yubayyinu annahu la yatakatharu wa la yanqasimu inkisam al-hawadis bal la budda an yakuna wahidan wa an yakuna mutamayyizan 'anil hawadis bil awsafi tajibu lahu bil umuri tastahilu alaihi ahkamu tajuzu fi haqqihi wa la tajibu wa la tastahilu wa yufarriqu bainal jaiz wal wajib wal muhal fi haqqihi. Summa yubayyinu anna al-asl fi'l jaiz alaihi wa anna al-alam fi'luni. Secara ringkaslah apa yang dibincangkan di dalam ilmu kalam, iaitu daripada sudut membahagikan kepada jauhar dan juga arad. Kemudian daripada haiwan dan nabat dan jambat itu terdiri daripada an-naw' dan juga al-a'rad. Dan daripada itu pula membahagikan menjelaskan bahawasanya al-qadim itu dia mesti tidak banyak dan tidak terbahagi kepada al-hawadis, dan dia mesti ada tunggal esa, maka dia mesti berbeza dengan al-hawadis.
dengan sifat-sifat yang wajib ke atasnya dan juga perkara-perkara yang mustahil ke atasnya dan apa yang harus bagi hak Allah. Yang ini ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu 'ala Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita teruskan Okey, wa 'inda hadha yang qati'u kalam mutakallim, peringkat yang terakhir sekali, tasarruf wa yantahi tasarruf aqli bal al-aqlu yadullu 'ala sidqin nabi summa ya'zilu nafsuhu wa ya'tarifu bi anna yatalaqqa min an-nabi bil qubuli ma yaqulu fillahi wal yawmil akhir mimma yastaqillu aqli bidarkihi. Okay, kemudian bila habis selesai soal mutakalim itu, dia isbat perkara di atas tadi, maka di situ dia akan menerima bahawasanya kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun menerima dan juga apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan hari kiamat, dan apa perkara, semua perkara yang mana tidak mampu akal menerima benda tersebut. Wala yaqdi aidan bi istihalati faqad yarida syar'a bima yakhsuru aql al istiqlali bi idraki, dan juga dia tidak memutuskan ataupun menghukum kemustahilan sesuatu perkara sekiranya perkara tersebut dijelaskan oleh syarak, seperti mana manusia akan dibangkitkan kelak. Lepas mati mereka akan dibangkitkan kelak. Jadi kalau akal manusia dia tidak mampu memfikirkan tentang hal demikian, maka apabila dia beriman tentang kewujudan Allah dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara automatik dia akan terima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk benda-benda yang tidak masuk akal. Okey. Wa bi idrakil kauni ta'at, dan dia mengetahui bahawasanya keadaan ketaatan dia itu adalah merupakan sebab li sa'adati fil akhirah, muka surat 37. Wa kaunu ma'asi sababan li syaqawah, dan perbuatan maksiat itu membawa kepada kecelakaan ataupun kesengsaraan di akhirat kelak. Lakin la yaqdi bi istihalati adhan, dan tetapi dia juga tidak menghukum kemustahilan. Maksudnya boleh jadi dia akan kembali ataupun bila dia tidak taat bawa kepada celaka, bila dia taat bawa kepada celaka, bila dia tidak taat bawa kepada kebahagiaan. Itu boleh berlaku. Maksudnya benda tersebut tidak wajib ke atas Allah untuk memasukkan kita ke dalam syurga sekiranya kita melakukan ketaatan. Itu adalah min fadli rabbi, ataupun daripada timbangan kelebihan ataupun kerahmatan, kemurahan daripada Allah SWT. Jadi tidak ada wajib sesuatu pun bagi Allah. Okey. Wa yaqtadi bi wujudi sidqi aman dallat mu'jizati ala sidqi fa iza khabara anhu saddaqa aql bi hadha tariq. Okey. Fa hadza muka surat 37. فهذا ما يهويه علم الكلام فقد عرفته من هذه أنه يبتدأ نظره في عامل الأشياء أولا وهو الموجود. Jadi kita ketahui bahawasanya orang mutakallim ini dia akan memulakan pemikirannya itu dengan perkara yang umum, iaitu berkaitan dengan al-mawjud. Summa, daripada al-mawjud tadi, yang dilu bitajri ila tafsil alladhi dzakar, kemudian dia akan kembali, dia akan turun ke peringkat yang lebih bawah kepada pendetailan. Fasabata anal mabadi sayyidul ulum diniyah, maka dia pun fayasbut, maka dia pun mensabitkan, menetapkan ataupun mengakui ke semua jenis prinsip-prinsip bagi semua ilmu-ilmu agama daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sadaqar rasul, dan kebenaran rasul. Fayakhuzu mufassir, kemudian barulah ahli tafsir min jumlati ma nadhara fi mutakallim wahid khasar wal kitab fayanzuru fi tafsiri. Apa yang dilihat oleh mutakallim, maka dia mengambil bidang dia, iaitu melihat kepada tafsir Al-Quran, makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Maka sebab itu mutakallim ni dia mulakan benda tersebut, dan bila dah benda tu dah establish, barulah muncul mufassir, muhaddis, usuli. Sebab dia contohlah macam kita set up satu bisnes ke apa ke satu company, dia mesti chairman dulu, pengurusi dulu, atau founder dulu. Bila dah founder set up semua, baru kerani masuk, pekerja masuk, accountant masuk, apa lagi, perancang statistik dah masuk, apa semua, audit, baru macam tu lah. Seumpamanya mutakallim ini dia adalah merupakan engineer bagi sesuatu bidang ilmu. Kemudian al-muhadis pula mengambil bidang dia, iaitu sunnah, maka dia melihat kepada kaedah ataupun turuk subutnya, ketepatan ataupun kesubutan sesuatu hadis tersebut. Wal faqih
ya'khuzu wahidan qasan, iaitu fi'lul mukallaf. Dia pakai pula mengkaji tentang perbuatan mukallaf, dan dia melihat pula hubungan nisbah di antara kitab Allah, sama ada wujub al-hadru wal ibah. Hadru ni haram lah, dan juga harus. Wa ya'khuzu al-usuli, kemudian usul, ulama usul fiqh pula, dia pula mengkaji tentang qaul rasul dalla mutakallim ala sidqi fayanzuru min wajhin ila ahkam. Dia lihat kepada dilalah. Tugas usul ini adalah melihat kepada dilalah ahkam, sama ada malfuz, benda itu dituturkan, ataupun mafhum, difahami daripada nusus, atau bil ma'qul makna, ataupun difikirkan makna dia, iaitu dilalah iltizamiyah wal mustanbatah, dan dia mengistimbatkan daripada hadis ataupun ayat tersebut hukum hakam. Wala yujawizu nazar usuli qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna kitab innama yasma'u bil qawli wal ijma'u yasbutu bil qawli wa adillatu kitab wa sunnah wal ijma' faqat wa qalu innama yasbutu sidq wa qawlu hujjati fil ilmi kalam. Okey, itu tugas usuli. Fa izan al kalam huwa mutakaffilu bi isbati mabadi' ulum. Jadi tugas ilmu kalam ni adalah dia menetapkan semua prinsip-prinsip ilmu agama secara keseluruhannya. Fahiyya juz'iyatu bi idafati ila kalam. Jadi ilmu-ilmu lain itu sifatnya adalah juz'i bagi ilmu kalam. Fal kalamu wal ilmu ala fi rutbah. Jadi ilmu kalam itu adalah kedudukannya paling tinggi dalam kedudukan. Izminu nuzul ila hadhil juz'iyah. Daripada dialah akan turun kepada perkara juz'iyat yang lain. Okey. Fa bima yali ba'd amsilah tafsilah allati tatadaqul kalam bi ghairi min al-ulum. Jadi kita akan tengok satu persatu hubungan ilmu kalam ataupun kita kata apa campur tangan lah, maksudnya pengaruh ilmu kalam dalam ilmu usul fiqh. Okey, fi usul fiqh laqad nassa adi min al-ulama anna al-ilm kalam min mabadi usul fiqh wa anna kathiran min al-qawaid allati yubna alaihi usul fiqh wa ahkamahu wa qadaya mustamilun aslan min ilm kalam. Jadi kita tengok kebanyakan dalam kebanyakan kaedah-kaedah yang dibina dalam usul fiqh ini adalah diambil daripada ilmu kalam. Nombor satu antaranya inna isbatul ahkam far'iyah far'un subutul bari. Jadi mengisbatkan hukum-hukum far'i, hukum furu', hukum cabang ini dia adalah cabang daripada kita mengisbatkan Allah SWT. Wa isbatu wujudillah ta'ala min ahamil masail ilmu kalam. Jadi sebab apa dalam ilmu kalam dibincang tentang al-musyarri', orang yang membeli syariat, orang yang kadang-kadang al-musyarri' ini diletakkan kepada Nabi di atas sabilul majaz. Tetapi musyarri' hakiki iaitu Allah SWT. Musyarri' majazi iaitu Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah yang menyampaikan apa yang Allah SWT suruh. Jadi benda itu bila kita isbat tentang Allah SWT, barulah ahkam itu akan terisbat. Kena isbat Allah SWT tu baru yajri alaihi al-ahkam. Begitu juga orang baru dia beriman, baru yajri alaihi al-ahkamul Islam ataupun ahkamul syariah ke atas dia. Kemudian ahkamul far'iyah la yumkinu an na'taqida bi sihhatiha ma lam tasu imkanati irsal rusul. Dalam hukum ahkam far'iyah ni seperti tentang ibadat dan sebagainya, tidak mungkin kita dapat mengesahkan benda tersebut kecuali bila mana kita terlebih dahulu mengisbatkan tentang kemungkinan atau irsal rusul, perkara yang harus iaitu irsal rusul, bal wuqu'ul risalah, berlakunya pengutusan tersebut. Li'annahu ma'adamil imani bir risalah, iaitu ketika mana kita tidak beriman dengan risalah itu, la yahsul tasdiq bil ahkamil fiqhiyah, maka tidak akan berlaku penerimaan kita terhadap ahkamul fiqhiyah. Sebab ahkamul fiqhiyah ini yatawaqqafu ala tasdiqur risalah. Itu kena faham penting. Sebab itu bila penerimaan atau perjalanan ahkam ini, hukum syariah ini, dia akan terhenti tentang kita bila mana kita membenarkan tentang kenabian. Jadi sebab itu antara rukun iman iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Tidak memadai hanya beriman kepada Allah semata-mata, dia kena beriman dengan Rasul. Kalau tidak, apa yang didakwa oleh Nasara betul lah, sebab mereka beriman dengan Allah dan juga mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka iman mereka itu ditolak. Yang ketiga, wa hunaka ba'dul usul kalamiyah allati yanbani 'alayha al-'adid min al-qawaid al-usuliyah wa tatafarra'u 'alayha bil mazhab usuliyah aidan. Dan begitu juga dia sebahagian daripada usul kalamiyah ini terbina ke atasnya itu pelbagai kaedah-kaedah usuliyah.
Antaranya iaitu kaedah tahsin wa taqbih aqliyin. Okey. Aqlaini, iaitu kaedah tahsin wa taqbih ni, iaitu menentukan baik dan buruk itu melalui akal. Wa hasil hazal kaedah anal ahkam laha subut fi nafsil amri, adakah hukum itu dia sebut pada dirinya, fayakunu aqlan wa sya'nu mudhharaini faqat lil ahkam am inna subut ahkam innama huwa bi isbatillah ta'ala fayakunu hakim wallahu wahdahu wal aqlu la dawra fil isbati aslan. Okey, sini musannif tanya, jadi adakah fungsi dekat akal situ? Tidak ada fungsi bila mana Allah SWT menjelaskan benda tersebut. Okey, wa qala mazhab Mu'tazilah. Ni antara tahsin wa taqbih, kita tengok perbezaan antara madrasah tersebut. Kasirun minal mabahis ijtihad ta'tamidu ala hazal mabahas muhim. Kita kebanyakan pembahasan ijtihad bergantung kepada pembahasan ini. Yang pertama berkenaan dengan tahsin wa taqbih tadi. Okey, ifadatul yakin, iaitu kedua, ifadatul yakin ala tariqil adah, iaitu faedah yakin, maksudnya boleh untuk mencapai keyakinan melalui kaedah adah. Adah ni adat lah, kebiasaan ataupun adat tikrar, berulang suatu hukum, iaitu hukum adah, iaitu indal asyara wa inna qala walakin al-iqtina' tam bima la yatajalla indal asyara wa qad qama usuliyun ala hadha kaedah kaedah misu ifadat tawatur al-ilmi. Seperti mana tawatur ini ataupun perkara yang mutawatir, sama ada hadis mutawatir ataupun khabar mutawatir, memberi faedah al-ilmi, iaitu yakin. Wa kaunul ijma'ul hujjah, begitu juga ijma' ini adalah suatu perkara yang sampai kepada kita dengan jalan yang mutawatir. Dan sebab ijma' ada di sana dinamakan dakwa ijma' dalam usul fiqh. Jadi contoh kita berhujah dengan dia kan, dia kata ini ijma' ulama', padahal hakikatnya itu bukan ijma', tapi sebab itu dalam perhujahan ada berlaku demikian, iaitu dakwa ijma'. Sedangkan perkara itu bukannya ijma'. Itu kita boleh counter balik hujah yang dikemukakan. Kita ini adalah dakwah ijma', tidak ada sandaran, mana hujah yang mutawatir, mana dalil yang mutawatir menunjukkan katanya ini adalah ijma'. Okey, jadi kebanyakan orang yang berhujah ni dia akan selalu menggunakan hujah dakwa ijma', sedangkan di sana tidak ada dinamakan sebagai ijma'. Kita ada ijma' ni dia sebenarnya bukannya masdar hukum. Dia termasuk di bawah penguat muqawwim bagi hukum. Ini maksudnya contoh macam solat. Solat itu dah wajib kan, benda yang qat'i, benda yang subut, benda yang datang daripada Quran dan hadis. Tapi bila datangnya ijma', menguatkan hukum yang sedia ada. Itu fungsi ijma'. Okey, wal adah laisat hakiman. Jadi adah bukan juga menjadi penghukum ataupun penentu kepada hukum. Bal yazuru li ta'alluqi hukmi walau kanat adatul hakim nasara insya'ul hukum minha. Wa hadha yata'arudu ma'a ma qala asyairah anna al-hakim inma huwa Allah bihaitsu takunu adah fi ya ahadul masadir al-mumkinah. Jadi adat ini bukannya hakim, ya al-musyari' ataupun al-hakim huwa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kuatin madakhalati al-makalah fil usufi wujida ittijahan ra'isani li ta'lif ilmu usufi. Dengan sebab campur tangan ilmu kalam terhadap usufi ini sangat kuat, jadi di sana muncul dua aliran dalam usufi, iaitu aliran yang pertama dinamakan sebagai tariqah mutakallimin, iaitu ittija' alladhi sada fil awsa' syafi'iyah wal malikiyah, yang mana kebanyakan dia dipegang ataupun dimonopoli oleh ulama-ulama Syafi'i dan Maliki. Tijah sani iaitu ijtihad fuqaha wa ya tariqul ahnaf. Dan sebenarnya kalau kita tengok kaedah tersebut, kaedah aliran yang pertama, mereka ini bergerak ataupun bermula daripada usul. Daripada usul tersebut mereka membahaskan tentang ataupun muncul daripada yatafa'alu minal usuti al furu'. Jadi buat kaedah dulu, kemudian barulah ditatbikkan kaedah tu kepada furu'. Aliran yang kedua, mereka ni mengkaji furu', nanti kita tengok furu' semua, kemudian mereka mengeluarkan kaedah daripada furu' tersebut. Ini antara dua metode. Dalam research method pun berlaku itu, induktif deduktif kan. Okey. Tariqatul kemudian mantik wa nazatul ma'rifah. Okey, hubungan ilmu kalam dan juga mantik. Ini penting laqad rabbata mutakallimun bainal mantik wa baqiyatil ulum. Jadi mutakallim ini mereka mengikat ataupun menghubungkan ilmu mantik dengan sebagai ilmu yang lain. Wastaqarra ra'yu indahum ala annahu minal ulum. Annahu tu adalah mantik. Dia adalah daripada ilmu yang mahmudah, yang terpuji, mufidah, memberi manfaat. Wa lizalika wada'ahu Ghazali fi
muqaddimati kitab usul mustasfa aman sarah hadha nabti kasih minal usuliyin. Seperti mana Imam Ghazali dia bila dia letak perbahasan mantik dalam kitab mustasfa, bukan bertujuan untuk tempelan. Ramai yang kata kenapa Imam Ghazali bincang mantik dalam mustasfa? Tidak, dia memang dia sengaja dan dia iktiraf sebagai ilmu mantik itu adalah miftah mi'yar, dia adalah alat bagi ilmu usul fiqh dan juga ilmu-ilmu yang lain. Bukan sengaja-ngaja Imam Ghazali letak mantik dalam perbahasan, sebab kita akan jumpa nanti mantik itu diaplikasikan di dalam takrif dan juga diaplikasikan dalam istinbat ahkam ataupun istidlal, iaitu qiyas. Kemudian peringkat yang kedua, muka surat 40, wa'tabara Imam Al-Taftazani mantik juz'an min al-kalam. Okey, Imam Taftazani kata mantik ini sebahagian daripada kalam. In qalafa fi zalika syarh Jurjani. Tapi Imam Jurjani ini tidak bersetuju. Dia kata bukan sebahagian daripada mantik. Dia benda mungkin benda alat sahaja. Wa adatu ma yuradu mutakallimu kasir min al-ahkam min mantiq wa qaul ma'rifah wa kalimat tahta babil qasd. Jadi kita tengok kebanyakan mutakallimin ini bila mereka masukkan perbahasan mantik dan juga kaedah makrifah ini ataupun metodologi dalam pengetahuan ini, maka di sana mereka namakan sebagai mabahisun nazar. Kanu yuraduna fi hadzal bab asbabul ma'rifah, iaitu sumber ataupun punca kepada makrifah seperti al-hissi, akli wal akhbari, panca indera, akal dan juga khabar. Wa yatakallamu fil alaqati bainal ulum wa kaifa iktisabiyah wa tamyiyatiyah, dan bagaimana hubungan dia antara ulum dan juga kaedah untuk nak memperolehi makrifah tersebut. Jadi sebab tu kita tengok dalam pembahasan kebanyakan mutaakhirin Asy'ariyah, mereka masukkan pembahasan nazar. Apa yang dipermasukkan nazar itu adalah al-qiyas mantiqi ataupun qiyas burhan. Contoh dia kata apa yang wajib ke atas mukallaf itu an-nazar. Sebab nazar ini membawa kepada yakin. Jadi yufidul yakin. Jadi kaedah nazar macam mana? Iaitu al-qiyas, iaitu ya ma yatarakkabu minal muqaddimataini wa yantiju min wa yalzimu minhu an-natijah, yang mana terhasil terdiri daripada dua muqaddimah, sughra dan kubra, dan daripada muqaddimah tersebut terhasilnya natijah. Itu yang mereka maksudkan. Bukan mereka kata benda nazar ini adalah benda yang berawangan ataupun apa-apa tartibul maklumati ke apa, tetapi nazar yang dimaksudkan oleh mutakallimin adalah qiyas mantiqi, qiyas yang kita belajar dalam ilmu mantik. Jadi kaedah dia begitu adalah untuk nak mengeluarkan, nazar ni adalah untuk nak mengeluarkan seseorang daripada taklid kepada tahqiq. Jadi macam mana kalau kita kata orang-orang sebahagian manusia dia tidak belajar mantik. Okey, mereka tidak belajar mantik, tetapi apa yang mereka berfikir tentang dalil dan kaedah istidlal tadi itu adalah qiyas ataupun terdiri daripada natijah, dua muqaddimah dan juga natijah. Sebab mana-mana pemikiran manusia dalam menentukan sesuatu atau berhujah dalam sesuatu perkara, maka begitu tertib dia. Sama ada sedar ataupun tidak sedar, seseorang itu mesti menggunakan mantik. Walaupun dia kata saya tak pernah belajar mantik, yalah, jadi saya tidak gunakan mantik dalam maksudnya dia telah menggunakan mantik tetapi dengan tanpa sedar. Sebab mantik ini dia hanya mensistematikkan ataupun memetakan pemikiran manusia yang telah ada. Dia bukan benda baru, bukan benda yang berasingan, bukan benda macam benda-benda luaran, tapi dia adalah cara bagaimana manusia itu berfikir daripada satu muqaddimah kepada muqaddimah yang lain, dan terhasil daripada muqaddimah tersebut natijah. Okey, ini tidak mau panjang sangat lah. Kemudian ni kita tengok okey, nahu dan juga talaqah. Ini tak dapat ni. Kita rasa sudah baca laju lah ni. Okey, tak apa. Yang pertama muka surat 40, bana mutakallimuna nazratahum fi ta'aqquli wal fikri wal nadhari ala asasi wujudi nafsil amri faja'alu aqla akisan li haqiqati hadhil wujud wa i'tabaruhu mu'abbiran an ahkamil wujud, walizalika qalu innal ahkamal aqli imma badihiyah aw nadhariyah wa kullu minhuma yakunu sadiqan bi mutabaqatihi lima fihi nafsil amri wa yakunu kaziban bi mukhalafati lahu faja'alu marji'u fi sidq wal kizbi
lima fiha nafsul amri wa bittali lam yakun mi'yaru 'indahum fil hukm al-aqli raji'an ila iradatil insaniyah kama qala fi dhalika kasir min al-falsafa al-gharbiyun bal huwa sabiqun ala iradatil insaniyah wa aslun lahu. Okey. Jadi mutakalimun ini mereka membina pemikiran mereka ke atas asas kewujudan suatu perkara. Jadi mereka menjadikan akal ini sebagai benda yang dapat memahami tentang kewujudan, dan mereka jelaskan perkara tersebut dengan ahkam wujud. Sebab ahkam al-aqliyah ni dia adalah bersifat wujudi. Dia memang ada benda tersebut pada luaran, cuma akal sahaja yang macam qanun sababiyah, qanun aliyah, qanun zatiyah, dan semua tu benda ada secara reality. Dan premier knowledge, kalau kita tengok dalam istilah, dinamakan sebagai premier knowledge. Maksudnya knowledge tu memang dah ada, cuma kita hanya menggerakkan akal untuk mengetahui tersebut. Qalu innal ahkamil aqli imma badihiyah. Iaitu hukum-hukum akal ini sama ada badihi. Badihi ni la yahtaju ila tafkir. Aman nazari yahtaju ila tafkir, yang memerlukan kepada proses berfikir. Wa kullu minhuma yakunu sadiqan bi mutabaqatihi lima fi tafsil amri wa yakunu kaziban bi mukhalafatihi lahu. Okey. Jadi kan kedua-duanya itu adalah berkaitan dengan sadiqan bi mutabaqatihi, dengan ketepatan benda tersebut pada perkara yang luaran ataupun pada perkara tersebut sendiri. Sekiranya benda itu bercanggah, maka dia adalah kaziban. Jadi mereka menjadikan marja' fi sidqi wal kizbi itu sama ada benar suatu perkara itu berdasarkan kepada diri benda tersebut, wabitali lam yakun. Maka di sini jelas menunjukkan bahwasanya mutakallim ini tidak menjadikan mi'yar hukum akal itu rujuk ataupun kembali kepada sumbernya adalah kehendak manusia. Sebab kehendak manusia ada dalam kita, tapi ahkamul aqliyah al-daruriyah atau nadhariyah itu berada di reality waqi'. Kita tak menjadikan ilmu tersebut mengikut kehendak kita, tetapi kehendak kita terpaksa akur dengan premier knowledge ataupun apa kita panggil sebagai azim di luar sana, ataupun hukum-hukum yang maksud hukum kita yang kena tunduk kepada hukum, bukan hukum tunduk kepada kita, iaitu hukum akal. Okey, yang kedua, qala mutakallimuna bima usamuhu, apa yang mereka namakan sebagai mafahim i'tibariyah. Okey, sebab dalam ilmu kalam kita ada yang namakan ahkamul i'tibariyah. Sebab dalam ahkamul i'tibariyah ni terbahagi ataupun wujudnya sifat itu kepada 4 bahagian. Wa ya ibaratun 'anil mafahim yakhtari'uha al-aqlu ihtira'an litakunu mumahidan liyasir fil amal at-tafkir. Okay, jadi fungsi mafahim i'tibariyah ni dia adalah satu kefahaman yang dicipta oleh akal ni sebagai satu mukadimah, satu jalan, satu rintisan jalan untuk mereka menjalankan pemikiran, aktiviti berfikir. Iaitu seperti mana, di sini penulis datangkan contoh seperti tasyabuh awamil musa'adah fil kimia. Seperti mana kita letak unsur-unsur yang dalam ilmu kimia kan, atau iftiradul ar-rumziyah, seperti logo-logo ataupun lambang-lambang. Kita boleh kata sebagai teorem, teori-teori lah, apa panggil X kuasa 2 apa semua tu, dia panggil istilah apa simbol, rumus, macam rumus. Okey. Iftirad ar-ramziyah allati taqtari'a ilma nahulu mas'alatul riyadhiyah, untuk kita nak menyelesaikan masalah-masalah matematik, wala yakunu allaha asaru illa fi tashil amali aqli, yang mana bertujuan untuk nak memudahkan proses berfikir tadi, dan wa wusuli ila natijah al-qawiyah, dan untuk nak capai kepada natijah yang tepat, yang kuat. Okey. Kemudian yang ketiga, peranan mutakallimin ini menggunakan mantik, iaitu rabatul bainal muqaddimah wan nataij, iaitu mereka ini menghubungkan di antara muqaddimah dan natijah ala usul ma'khuz min al-ilm kalam bihasbi mazhabihim. Fa ba'duhum qala inna rabta bainal muqaddimah wan natijah adi, wa ba'duhum qala inna rabtal aqli. Ini antara apa panggil Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Kita kata itu adalah talazum adi, bukan talazum akli. Maksudnya dia mewajibkan benda tersebut. Wa ba'du annahu ila raji'un ila al-'iliyah ay inna wajib la infika fiha. Tetapi apabila sekiranya benda itu merujuk kepada
qanun aliyah, maka dia adalah inna wajib la infikat, yang mana tidak terpisah daripadanya. Okey. Kemudian kita tengok pula mutakallimun ini, mereka menambah perbahasan yang keempat dengan yang bawah sekali, ahkamul qadaya fil mabahis ilmu mantiq fa adafu masalan ila mawadil qada al-kimiyah, iaitu akhbar al-mutawatirah. Sebab nanti kita akan tengok dalam kaedah istilah nanti, bila burhanul aqli itu dia mesti kias yang terdiri daripada mawad, madah dan juga surah. Madah itu adalah madah yakiniyah. Madah seperti mana yang terdiri daripada daruriyat, badihiyat, mahsusat dan sebagainya. Maka itu diambil penting tentang jadi sebab itu kita tengok bila munculnya ilmu mantiq hadis ini, mereka meninggalkan ilmu mantiq qadim sebab mereka meninggalkan madah, madah bukan surah, madah bagi mantiq tersebut, seperti kebenaran-kebenaran yang tidak dapat ditolak oleh akal, mesti diterima oleh akal. Jadi benda tersebut bila mereka tolak menyebabkan mereka tidak beriman. Sekiranya mereka menerima benda tersebut, maka mereka terpaksa beriman dengan apa yang diputuskan oleh mutakallimin. Okey. Kemudian ilmu lughah dan sebagainya, yang ni boleh baca sendiri kah. Jadi dia kata ilmu lughah dan juga ilmu fikir ni dia mempunyai hubungan yang kuat. Sebab lughah ini adalah mu'abbiru 'anil afkar. Lughah ni fungsi dia adalah menjelaskan tentang pemikiran. Sebab pemikiran manusia ni tidak boleh dijelaskan kecuali dengan lughah. Bolehlah cerita kalau kita guna isyarah, tetapi tidak sempurna. Tapi apabila ada lughah, dia adalah wasitah di antara afkar dan juga makna. Itu kepentingan dia. Okey, kemudian hajat pada ilmu kalam. Saya ingat kita baca besoklah, kita sambung sedikit lagi. Okey, cukup untuk malam ni perbahasan tentang perkara tersebut. Kita tak sempat nak habis untuk kita nak masuk ilmu kalam jadi. Jadi insya-Allah ada masa kita akan buat kelas tambahan untuk nak cover balik mana yang ketinggalan. Jadi pada muka surat 43, hajatun ila ilmu kalam. Saya ingat kena baca juga yang ni sebab ada manfaat dan juga maklumat yang kita tak boleh nak terlepas. Sebab kita nak faham perbahasan yang seterusnya nanti, maka kita berhajat kepada bagaimana keperluan kita kepada ilmu kalam. Okay, setakat itu dulu untuk malam ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh kemukakan. Jadi insya-Allah kita bincang-bincang sama-sama. Okey, kalau tak ada soalan setakat itu dulu. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.